Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Kita sambung berita penonton kat mana ya kita berhenti ya? Ya. Ke surat? Ya. Jawi 19, Rumi 50. Bawah sikit. Syairnya panjang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bersyair Amirul Mukminin Ali karamallahu wajhah. Pada demikian itu katanya, yakin aku akan yang terlebih kuat, hak itu hak tuan gurunya, dan terlebih wajibnya atas tiap-tiap muslim memeliharanya. Sungguhnya wajib bahawa dihadiah kepadanya akan pemberiannya bagi mengajarkan huruf yang satu itu akan 1000 dirhamnya. Baik. Jadi maksudnya aku yakin dan aku ketahui bahawasanya hak yang wajib bagi tuan guru itu terlebih kuat daripada sekalian hukuk-hukuk, maknanya hak-hak bagi yang lainnya, dan terlebih wajib memeliharakan dianya atas tiap-tiap muslim. Jadi bila kita sudah ada guru itu, kita nak kena menghormati guru itu. Wajib kita menghormati guru. Jadi hak-hak guru itu yang perlu kita hormat. Jadi dia ada banyaklah ya, dia ada banyak adab-adab zahir dan juga adab batin ya, kalau kita dengan guru itu tadi. Baik, dami Allah, sungguh sabitlah dan wajiblah bahawa dihadiahkan kepadanya sekadar 1000 dirham bagi kerana mengajarkan huruf yang satu jua, kerana membesarkan dia dan memuliakan dia. Jadi itu berkata sahabat Sayyidina Ali ya, kalau boleh kita mesti kena hadiahkan ya bagi guru yang mengajarkan kita ilmu itu. Ibarat kata satu huruf tu kita bagi dia 1000 dirham. Itu satu huruf. Kalau satu kitab lagi banyak. Nah, sebab itu para pemimpin dahulu sangat menghormati para ulama ya, turun-temurun. Kalau kita tengok di zaman Turki Uthmaniyah, di mana guru-guru yang mengajar agama itu mereka memberikan tempat yang tinggi darjatnya. Maknanya hormatnya mereka itu kepada guru-guru yang mengajar
kitabullah dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru-guru ni mereka tempatkan tempat yang baik, bagi penempatan yang baik, tempat tinggal yang selesa, kenderaan yang selesa, dan juga nafkah, maksud dia ya, upah yang selesa. Kalau kita tengok di zaman itu yang turun-temurun, bagi guru-guru yang mengajar agama ni, mereka dibayarkan gaji hari oleh pemimpin, sultan ataupun gubernur dan sebagainya. Gaji hari bukannya sikit-sikit, banyak. Dan sehari itu ada yang 10 dinar pun ada. Sehari itu 50 dirham, 100 dirham, gaji hari. Jadi kalau lah sehari 10 dinar tu, agak-agak berapa sehari tu? Kalau sampai 10 dinar, kalau guru-guru yang besar-besar lah. Kalau yang biasa-biasa ustaz-ustaz, tak sampailah 10 dinar. Tapi kalau nak dibandingkan kita dinar itu dengan sekarang, 1 dinar agak-agak berapa ringgit? 1 dinar berapa gram emas agak-agak? Yalah, tak apalah, kita ambil lah 1 dinar 1 gram. Contoh, katakanlah 1 dinar tu 1 gram, pun tak pasti berapa kan. Katalah 1 gram tu 100. 1 gram 100. Kalau 10 gram sehari 1000. Tok guru besar-besar gaji dia sehari 1000. Bayangkanlah, dah kalau sebulan 30,000 kerana membesarkan ilmu tersebut dan juga menghormati guru. Kan? Ini kalau guru zaman sekarang ni letak lebih sikit, mulalah jual agama katanya. Ini tok guru dunia, Tuan Syekh apa lagu tu? Tuan Syekh dunia. Tok guru tak boleh pakai Mercedes, tak boleh pakai BMW. Tok guru kena pakai kancil. Kalau boleh motor kapcai tu, tok guru pakai. Mentaliti orang sekarang. Ya, di manakah mereka meletak nilai ilmu? Mana tok guru mengajar itu nak keluarkan kita daripada kejahilan, ya, kepada cahaya ilmu, nak selamatkan kita daripada kesesatan kepada jalan yang terang, jelas, nyata dengan ilmu yang diajarkan. Ini tak asal agama je free. Parah lah tu. Di mana orang masyarakat akan menilai ilmu agama itu tinggi kalau mentalitinya begitu. Kita tak ceritalah bab yang masalah yang kecil-kecil. Kita cerita secara umum. Agama itu nilainya tinggi, tak ternilai pun dengan harta, duit, emas dan sebagainya. Sebab itu tidak salah kalau kita mengeluarkan yang lebih, ataupun tak salah kalau tok guru tu, ustaz tu, dia letak yuran apa tu sebagainya itu. Kerana kita bukan pandang sudut yuran itu, kita pandang sudut ilmu. Kalau nak bagi pengajian tu free boleh, sediakanlah semuanya untuk tok guru tu, kan? Macam orang dulu-dulu, kalau tok guru dulu tu, orang-orang kampung sedia makan minumnya, kenderaannya, semua dia sediakan. Mengajar free, tapi masyarakat sediakan semua. Tak apalah. Itu akhir zaman dia dah terbalik. Kalau tengok Tuan Syekh besar, Tok Syekh apa lagu tu, kan, datang ke mainan naik bel paya. Kan, Syekh apa ni? Syekh dunia. Dia nilai kot situ. Yang sakit hati tu dah kenapa? Tok guru itu hanyalah itu jambatan sahaja untuk menyampaikan ilmu.
bukannya semuanya itu letak dalam hati. Yang kita nak pukul rata, kata Tok Guru ni tak zuhud lah, tak zuhud kan, pakai kereta Velfire ke Range Rover ke contoh. Tok Guru ni cinta dunia pula. Tok Syekh apa ni mengajak ke akhirat, tapi tengok dia dunia keliling kelalang dekat dia. Dunia hanyalah luaran sahaja. Zuhud bukannya hukumnya itu dari sudut luaran. Zuhud itu pada hati. Kalau kita tengok sejarah-sejarah, tidak ada pun Islam melarang umatnya itu untuk jadi kaya dan sebagainya. Tetapi kekayaan itu bukanlah nak diletakkan sebagai tujuan matlamat hidup. Tidak. Sebab itu sahabat ada yang kaya, seperti Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kaya, kita pun dah maklum. Dan Nabi SAW pun tak pernah suruh sahabat Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu tu jadi miskin. Tak ada. Kamu jangan jadi kaya. Tak ada. Kerana mereka faham dunia itu adalah jambatan untuk memudahkan perjalanan ke akhirat. Dunia, kita gunakan dunia untuk akhirat. Selagi mana dunia kita gunakan untuk akhirat, maka dia adalah akhirat. Dunia bukan semata dunia. Kalau dunia semata dunia, tak ada. Kerana apa? Dunia itu adalah perkara yang dipandang hina oleh Allah Ta'ala sendiri. La'ibun walahun, tempat orang kata apa, lalai. Dunia itu dunia semata dunia. Tapi kalau dunia kita gunakan untuk akhirat, maka ia akan jadi akhirat. Sebab itu kalau ikutkan, kerana apa? Kalau kita dengar ada hadis, ada sebahagian riwayat Nabi SAW berdoa mohon pada Allah Ta'ala jadi miskin. Kalau pernah dengar lah, minta jadi miskin. Bukan bermaksud kita kena jadi miskin, tetapi Nabi SAW tidak mahu kekayaan itu dijadikan sebagai zahirnya Nabi SAW. Takut nanti para sahabat dan umat terikut-ikut, masing-masing nak kejar jadi kaya. Itu bukannya matlamat diutuskan Nabi SAW. Kalau Nabi SAW itu nak kaya, memang Nabi sudah kaya pun. Tapi itu bukan ajaran yang hendak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Namun Nabi SAW tidak melarang kalau ada umatnya itu kaya. Islam tak larang. Kenapa? Kerana itulah Islam adanya zakat dan sebagainya. Yang Nabi tunjukkan apa? Sunnahnya itu berniaga. Kerana hikmah berniaga itu boleh menyumbang kepada pendapatan. Jadi pendapatan itu kalaulah Allah Ta'ala takdirkan dia jadi kaya, maka dia boleh membantu agama Allah. Membantu agama Allah dalam menyebarkan dakwah, meneruskan dakwah Nabi SAW. Sebab itu Nabi mohon supaya janganlah dinampakkan kekayaan zahir itu. Yang nampak kayanya kaya akhlak, kaya adab. Kalau ikutkan Nabi SAW itu memang kaya dah. Kalau setakat nakkan emas sebesar Bukit Uhud tu, bila-bila masa dia offerkan. Tapi bukan itu yang Nabi mahu. Tapi Nabi dalam pada masa yang sama tidak melarang umatnya menjadi kaya. Sebagaimana sahabat itu tadi. Kalau kita tengok majlis Nabi SAW itu dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, majlisnya
sangat meriah, besar, ya, tumbang 100 ekor unta lebih kurang. 100 ekor unta. Seekor unta kira-kira RM10,000. Kalau dah 100 berapa? Kaya tak Nabi? Kaya. Tapi nampak, orang tak nampak itu bahawa itu kekayaan Nabi. Kerana Allah tutup, kerana Nabi SAW pun mohon untuk ditutupkan benda itu. Bukan itu matlamatnya, bukan itu tujuannya. Nabi tumbang 100 ekor unta pun Sayyidina Khadijah lah yang kaya, tapi itu pun rezeki Nabi SAW. Dipanggil orang yang fakir miskin makan semua, sedekah dan sebagainya. Jadi itu antara adabnya, antara kita punya penghormatan kepada guru-guru yang mengajarkan agama. Ini tak, janganlah pula bila ada kelas Al-Quran, ada bayuran. Apa ni? Mengajar Quran pun nak kena bayar ke? Pula. Dah kalau ustaz tu kerja dia duk mengajar itu je, buat macam mana itu pendapatan dia? Bahkan kalau boleh lebih lagi bagi, daripada tak pandai baca Al-Quran, boleh baca Al-Quran. Daripada tak kenal huruf, boleh jadi kenal huruf. Daripada baca tunggang langgang, tak ada dengung panjang pendeknya, semua langgar kepada elok. Itu bukan sikit-sikit. Bersabarnya guru dengan anak murid tu, dah berapa kali tegur tak betul-betul, sort dengan sin pun tak betul-betul lagi. Sabar je guru tu. Guru tu minta sebulan RM50 pun dia berkira. Akhir zaman, asal agamanya semua nak free. Tak boleh itu. Nampak ni? Ni siapa yang cakap? Sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Satu huruf 1,000 dirham. Berani. Satu huruf mengajar makhraj. Contoh, kalau tok guru tu mengajar makhraj, hari ni kita nak belajar huruf sad sahaja. Dekat mana makhraj huruf sad? Contoh, di hujung lidah ditekan, di bawah belakang gigi bawah. Masing-masing bayar RM100 seorang. Boleh lagu tu? Nampak tak? Itu mentaliti kita nak kena ubah. Asal agama je free, asal agama je free. Bukan begitu. Kalau tidak, mana nilai masyarakat akhir zaman ni pandang ilmu agama tu? Ya. Kalau dulu tak habis lagi cerita, kan? Kalau dulu zaman Turki Uthmaniyah dulu, penghafaz Al-Quran je pun sehari dibayar kadang-kadang 20 dirham, 30 dirham yang dah hafal Al-Quran. Imamnya pun begitu, 50 dirham sehari. Bayarannya itu banyak itu bandingan sekarang, kan? Cara mereka menghormati dan mengangkat martabat mereka yang ada ilmu, kan? Tapi kalau yang ustaz-ustaz selebriti mahal, tak apa. Tak boleh sebut dalam ni pasal dia rekod. Kan? Ustaz selebriti mahal, tak apa, itu pun bising. Tapi kalau penyanyi satu lagu 5,000, tak apa, lain pula, kan? Kalau penyanyi satu lagu 3,000, satu lagu 5,000. Satu lagu berapa minit sangat? Paling-paling lama pun 6-7 minitnya. Kena pula buat persembahan 3 lagu, 15,000, 15 minit. Tak pun paling lama 20 minit. Ustaz yang mengajar ni sejam 2 jam 70, 80 ringgit. Ustaz minta naik 100.5, tak apalah ustaz, saya cari ustaz lain lah. Pula kacau. Itu ustaz-ustaz yang tepi jalan ni. Contohlah, kan? Kalau ustaz selebriti, dia ada rate dia, itu rezeki dia lah. Kalau dia kata saya 3,000 sekali ceramah, rezeki dia, tak apalah. Mudah-mudahan dia gunakan duit itu bantu orang susah. Mudah-mudahan duit itu dia guna untuk keluarkan zakat. Mudah-mudahan duit itu dia gunakan untuk bantu anak yatim.
buat tahfiz untuk orang-orang yang susah dan sebagainya madrasah. Mudah-mudahan begitulah. Tak apalah, itu bahagian dia. Ini tok guru tua, dia baginya saga buruk. Tok guru dah tua, ambillah tuan guru, saya sedekah ke tok guru. Alhamdulillah, tak apalah, syukur. Saga buruk dia bagi. Tok guru besar, tok guru pondok, dia baginya kereta buruk. Allahu Akbar. Kesian tengok kadang tok guru kan. Gitulah ceritanya. Ya. Baik. Saja sambil-sambil ya. Sambung. Demi Allah sungguhnya sabitlah. Dah situ. Kerana bahawasanya mereka yang mengajar akan dikau akan satu huruf daripada barang yang engkau berhajat kepadanya pada pekerjaan agama, maka iaitu bapa engkau pada agama. Ibarat begitu. Guru-guru agama ini ya seperti bapa kita dalam agama. Seperti ayah kita ataupun mak kita. Dan adalah tuan guru kami Syekh Sadiduddin Asy-Syairazi berkata, ia masyayikh kami, siapa-siapa yang berkehendak ia bahawa adalah anaknya alim. Jadi siapa nak anak dia tu alim, maka sayugia bahawa meraih ia akan orang-orang dagang daripada ulama-ulama fiqh. Kena raih. Kalau ada ulama-ulama fiqh yang datang, kena raih kan. Dan memulia ia akan mereka itu, dan membesar ia akan mereka itu. Besarkan dia. Dan memberi ia mereka itu akan suatu daripada hartanya. Tak kira lah ya, disedekahkan sedikit sebanyak jika berniat anaknya itu untuk jadi alim. Tapi maka jika tiadalah anaknya alim, maka adalah cucunya alim. Kalau tak dapat ke anak, dapat ke keturunan dia. Kalau anak tak dapat jadi alim, mungkin cucunya yang jadi alim, adalah wakil dalam keturunan dia itu yang alim dalam agama. Ada jugalah wakil keturunan ya. Maka zahirlah daripada ini bahawasanya membesarkan dan memuliakan akan ulama itu suatu pekerjaan yang makbul, yang diterima dan yang memberi faedah bagi umpama ini faedah. Ya. Jadi banyaklah kalau kita dengan guru itu ya, lebih-lebih lagi kalau guru yang mursyid ya, nak kena jaga adab zahir dan batin ya. Jadi dan setengah daripada membesarkan tuan guru itu bahawa ada lagi tiada berjalan ia di hadapannya. Boleh berjalan kalau tempat itu memang tak ada ruang lagi, kita nak berjalan boleh dengan minta izin. Tapi sebaik-baiknya jauhkanlah kita punya jalan tu, jangan dekat sangat dengan depan dia ya, supaya orang tidak memandang kita itu tidak beradab ya. Dan tiada memulai ia akan bercakap-cakap melainkan dengan izinnya. Tak bercakap-cakap depan dia melainkan dengan izinnya. Walaupun guru tu kadang dia tak marah, tapi nak kena jaga adab ya. Melainkan perkara itu darurat, tak apalah bercakap depan dia pun. Ada darurat kita nak kena bercakap-cakaplah ya. Dan tiada membanyak ia akan cakapan di sisinya. Kalau duduk itu jangan lebih pula dia daripada guru. Contoh pergi nak borak-borak lah, tak masalah pun ya. Cuma bila ada, kalau duduk ya semeja ke, duduk berhadapan dengan dia ke, kena jaga. Kalau duduk jauh tak apa, tak ada masalah ya. Nah guru dia tak adalah nak kata diam, tak ada.
Cuma kita je lah nak kena jaga adab, berhadapan dengan guru. Dan tiada maknanya ia akan suatu pada ketika jemunya, dan tiada maknanya ia akan suatu pada ketika jemunya. Betul ayat tu? Ya. Dan tiada maknanya ia akan suatu pada ketika jemunya. Ya? Betul lah tu. Sekejap. Patutnya menanya kan? Kalau dalam kitab Jawi ni menanya kan? Betul kan? Jangan tanya sampai dia jemu. Baik. Baik. Dan memelihara ia akan waktu yang ditakyin akan dia bagi mengajarnya. Jadi kita nak kena jaga waktu yang telah ditentukan oleh guru itu tadi. Kalau dia nak mengajar waktu sekian-sekian, kita kena jaga. Kalau dia kata dia nak datang pukul 8, jadi kita kena ikut. Kalau dia lambat, itu dia punya masalah, bukan kita. Jaga adab. Ini dak duk bising-bising. Yang kena jaga adab tu kita. Kadang guru tu dia ada hal ke apa ke, dia lambat. Yang penting kita nak kena jaga adab, batin kita, hati kita itu. Supaya kita jangan duk mengata-ngata nanti tak berkat ilmu. Daripada duk mengata-ngata, baik kita buat perkara yang mendatangkan pahala, yang boleh mendatangkan faedah. Contohnya kita baca Al-Quran, contohnya kita berzikir sebelum guru tu datang. Sebelum guru nak mula kelas, sebelum guru tu sampai, kita mentelaah dulu, kita ulang kaji apa dia pelajaran, pengajaran yang lepas, ataupun yang akan guru ajar ni kita baca sikit. Mudah-mudahan tadi dah baca dah tapi tak faham. Mudah-mudahan sikit lagi kalau guru sampai, mudah-mudahan dapatlah faham. Tadi dah baca dah, tapi faham 10% je, tak apa. Itu adab kita menunggu guru. Baik. Dan tiada memukul-mukul ia akan pintu rumahnya. Maksud pukul ni ketuk pintu. Bukannya pukul apa, kayu ke apa, bukan. Ketuk, ketuk pintu rumah. Contoh nak guru ni duduk dia dalam kawasan madrasah. Rumah dia dalam kawasan madrasah, kan? Kata nak mengajar pukul 8. Dah 8 suku ni, tok guru tak keluar-keluar lagi. Pergi ketuk pintu. Assalamualaikum. Tok guru dah lambat dah ni. Jangan begitu. Biarkan, tak apa. Kalau tok guru tak keluar-keluar sampai pukul 9 pun, tak apa. Tunggu je lah. Kalau kat pondok dulu begitulah. Pondok tu tok guru kata baik, nanti lepas isyak kita sambung mengaji, kan? Tunggu pukul 9 tak ada. Pukul 9.30 tok guru tak keluar lagi. Budak-budak pun masuk pondok lah baring. Ada yang dah terlelap dan sebagainya, kan? Pukul 10.30 bunyi loceng. Woi mengaji. Mengaji. Pukul 10.30 baru tok guru keluar. Tak cakap apa lah tok guru. Kita kena jaga adab lah.
Senyap je lah. Hati pun nak mengata pun tak boleh, nanti tak berkat ilmu kan. Nak berkat sabarlah kan. Ada tu seorang ustaz tu, dia ngaji dengan tok guru ni, nak dapatkan ilmu tu bukannya senang. Dia kata guru tu alim, tapi kadang-kadang datang pukul 9, pukul 9.30 tak keluar lagi. Tunggu kat pukul 10 baru keluar. 10 malam. Dah 10 malam tu bukan terus buka kitab. Apa khabar, sihat? Buat apa sekarang? Kerja macam mana? Okey semua kan. Buat air dulu. Minum. Macam mana semua okey ke? 10.30 tak mula lagi kelas. 10.40 baru buka kitab. Kita buka sikit lah. Tok guru pun buka kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif. Baca 2 baris. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. 15 minit dapat kan. Sabarlah ustaz tu. Sampai jadi hebat orangnya sekarang. Cerita betul. Tak apalah tu, adalah tu. Nak tahu siapa, cerita belakang lah. Kan, bukan saya lah, orang lain. Yang pentingnya bukan saya. Orang lain. Ya. Pengalaman kita nampak masa tu, saya belajar pondok lagi. Tapi ustaz-ustaz tu dia datang mengaji dengan tok guru kita kan. Dia pengalaman-pengalaman tu kita nampak depan mata kepala. Itulah berkat sampai boleh buka pondok pada pelajar sendiri. Berkat sabarnya itu. Walaupun datang 2 jam, mengaji 10 minit. Datang kos 9, balik kos 11. Tapi yang baca kitabnya 15 minit. Tapi boleh jadi alim sebab berkat. Ya, dia tak mengata pun ke tok guru. Bahkan dia sangat jaga adab hormat. Tu baru betul nak jadi alim. Ini dak ngaji pun datang sejam je lepas maghrib. Tok guru datang lambat sikit, macam-macam duk mengata tok guru. Mana nak dapatnya gitu kan. Baik, kerana bahawasanya sekalian perkara-perkara ini semuanya mencedera ia akan membesarkan guru. Jadi ia cederalah. Nak jadi besarkan guru tapi cedera sebab tak jaga adab. Ya. Dan ada juga adab zahir yang lain, tapi lebih diutamakan kepada guru yang mursyid. Lebih kuranglah tok guru ya. Ada disebut oleh Imam Ghazali. Antaranya yang pertamanya, jangan sama sekali bertengkar. Itu pantanglah. Ataupun suka lawan hujah. Walaupun dia dapati guru dia tu tak berapa kena, pun jangan sekali bertengkar. Kalau berdiskusi tu lain, tapi ini tak, gayanya tu bertegang urat dengan tok guru, tu tak boleh. Ya. Ataupun yang kedua, Imam Ghazali kata jangan bersegera meletakkan sejadah di hadapannya kecuali pada waktu ia hendak menunaikan sembahyang. Tunggu dulu. Kalau nak sembahyang, tengok keadaan guru tu tadi. Kalau dia dah ready, baru kita bentangkan sejadah untuk dia. Kalau dia tak ready, tunggu, tengok, kena perhati gerak-geri guru tu. Tu adab Imam Ghazali sebut. Dalam kitab Ayyuhal Walad ada. Ada adab zahir dan juga batin. Ya, jangan cepat-cepat macam nak suruh guru tu cepat sikit. Itu alamat petanda-petanda nak bagi hint kan pada guru. Tak boleh, adabnya begitu. Apabila telah selesai sembahyang, maka hendaklah ia segera mengangkatnya. Baik, ketiga, jangan ia memperbanyak sembahyang sunat di hadapannya. Sebab apa tu? Bukan tak boleh sembahyang sunat banyak. Bila guru tu dah berhenti sembahyang sunat, pusing kepada kita dalam keadaan kita nak berzikir berjemaah sama guru tu tadi. Contoh,
kita tak habis lagi semayang sunat. Kalau boleh bila guru tu dah pusing ke arah kita, kita dah selesai semayang jemaah sama-sama tadi, guru pun dah semayang sunat, kita pun semayang sunat, guru buat 6 rakaat contoh kan, selepas isyak terus dia buat witir sebagainya, kita pun buat lebih tambah lagi contoh. Jangan. Adabnya begitu. Kalau guru dah selesai elok semua, kita pun dah selesai, duduk tunggu guru tu sampai habis. Baik. Jadi gitulah antara adab zahir yang kita nak kena jaga di hadapan guru yang mursyid. Baik, ada soalan ni setakat ni? Ya. Ciri-ciri guru mursyid. Ciri-ciri guru mursyid ni banyak juga lah ciri-cirinya tu. Tapi antaranya ciri-cirinya itu guru mursyid, antaranya tidak nampak zahirnya itu mencintai dunia. Antara salah satu, tidak nampak zahirnya itu mencintai dunia. Maksud mencintai dunia itu bercakap tentang dunia. Yang mursyid ni dalam percakapannya itu seringkali nak bawa kepada muridnya itu untuk fokus pada akhirat dan tumpuan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa ajaran yang dilalui oleh para sahabat. Para sahabat sudah tentulah daripada Nabi SAW dan juga para ulama. Jadi dalam percakapannya itu tidak ada langsung pergi kepada dunia, semuanya bawa kepada akhirat. Kalau cerita tentang dunia pun dia selit sahaja. Kot mana pun dia akan bawa kita itu kepada akhirat. Dia akan bawa kita itu kepada zikrullah. Ujung-ujungnya itu hati kita akan terpaut untuk zikrullah. Mursyid dia cas. Kalau duduk depan mursyid ni, kadang-kadang dia tak bercakap pun, kita duduk je depan dia, automatik kita akan berzikir. Itu antara ciri-ciri mursyid. Kemudian mursyid ni dia tidak akan mengata orang, dia tidak sesekali akan mengata orang, apatah lagi mencaci, maki, mengkeji, tak ada. Kalau dia bawa cerita pun cerita yang memang sudah terakam dalam Al-Quran ataupun dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama. Cerita contohnya tentang masalah akidah yang sesat memang ada terakam. Itu bukan keji dan caci dah. Itu pun dalam bahasa yang lembut, dalam bahasa yang mudah difahami. Sebab itu mursyid itu tugasnya nak bawa umat manusia itu kembali kepada fitrah, untuk nak buang segala daki-daki, segala keledak-keledak dalam hati itu, nak cuci mata hati itu untuk melihat, mengalami, merasai wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebenar-benar rasa dan alami. Merasai dan mengalami kewujudan Allah taala. Itu ciri-ciri guru mursyid. Dan guru mursyid ni kebiasaannya memang seorang yang dah lama dalam arena mujahadah. Dia memang, kalau kita tahu dia tu guru mursyid, kita dengar pula cerita daripada anak-anak muridnya yang lama-lama, bagaimana mujahadahnya itu, bagaimana perjalanannya itu. Itu kita, maklumat tu kita ambil. Pasal kita tak tahu. Orang kata dia ni mursyid, jadi kita kena gali lah, tengok kan, dari sudut zahirnya, percakapannya, pengamalannya, bagaimana perjalanannya itu,
Ya, guru-guru mursyid ni kebiasaannya mesti akan melalui jalan mujahadah yang sangat hebat. Jadi guru mursyid, murabbi. Ya, tapi itulah dia. Ya, orang kata guru mursyid ni nak jumpa itu ada, bukan tak ada. Ya, mesti ada punya. Cuma kita lah yang nak kena berdoa. Kalau ada orang kata tu, cubalah dekat-dekatkan, kenal-kenal macam mana, okey tak okey, boleh. Ya, itu salah satu lah. Dan tadi dia tidak akan mengata orang dan sebagainya. Ya, itu guru mursyid, dan dia ada amalan dia yang tersendiri, ataupun dia ada ambil amalan daripada gurunya. Mesti kena ada amalan, ya, zikir dan sebagainya. Nasihat-nasihatnya itu akan merungkai segala kita punya persoalan-persoalan. Itu lagi lah, belum tanya lagi dia dah jawab, kan? Itu mursyid dah tu, insya-Allah. Ya, jadi mursyid ni kalau kita datang masalah, dia rungkaikan masalah kita. Kalau kita datang dekat dia tu dalam keadaan kita sesak, ya, sempit dada ni, banyak sangat fikir tentang dunia, dia hilangkan itu dengan bawa kita kepada akhirat. Hilang, lega. Itu guru mursyid. Ya, itu antara lah, banyak lagi kalau tak dalam kitab. Dalam Syarul Salikin pun ada, ya, tentang guru-guru mursyid. Ya, dan dia tidak mengejar pangkat, ya, dia tak mengejar martabat dan sebagainya. Ya, kemudian yang mesti kita kena tahu bahawa guru mursyid, guru kepada mursyid itu tadi mestilah seorang mursyid juga. Ada dalam sanad gurunya itu, gurunya juga adalah seorang mursyid. Jadi itu semua kita boleh ambil. Ya. Jadi sebab mursyid itu memang di tangan mursyid. Mursyid dapat di tangan mursyid. Mesti ada guru yang mursyid. Kalau siapa mursyid dia, tak tahu. Jadi agak ragu. Kerana itu bukan perjalanan tradisi. Perjalanan itu seorang mursyid mesti ada guru yang mursyid. Guru yang mursyid, guru dia juga mursyid. Itulah seterusnya sampailah kepada mursyid yang sebenar, Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Boleh? InsyaAllah. Ada soalan lain? Saya cari guru mursyid ni, dia agak, orang kata apa, akhir zaman ni dia agak terlindung sikit. Tak ramai dah guru mursyid. Ya, guru yang betul-betul mursyid. Kalau orang panggil dia mursyid disebabkan anak murid panggil dia mursyid, itu ramai. Tapi hakikat mursyid itu tak ramai. Mungkin dia mursyid di kalangan muridnya. Ya, itu tak apalah, tak ada masalah, kerana murid memang wajib menghormati dan membesarkan guru. Tapi hakikat guru itu sendiri, yang mursyid itu tak ramai. Ya, itu sangatlah sedikit akhir zaman. Tapi ada, bukan tak ada langsung yang murabbi. Ataupun senang cerita, kata-kata tok guru mursyid yang pangkatnya itu memang wali. Senang cerita, memang tok wali. Tak ramai. Ada, bukan tak ada. Jangan menafikan terus. Ada lagi ke tok wali sekarang ni? Apa tak ada pula? Banyak. Wali nikah banyak kan. Tapi tok wali yang sebenar, tok wali ada. Kita je jumpa tak jumpa. Kadang jumpa pun, duduk dekat lah, tapi kadang-kadang tak terikut juga. Bangga dengan, oh saya ni anak murid tok wali tu.
tak apalah, baguslah. Kurang-kurang dapat cahayanya itu, barakahnya itu. Tapi nak ikut perjalanan dia itu, masing-masing punya mujahadah. Lain pula jalannya. Jangan tengok masa dia dah sekarang ni, kena tengok jalan dia masa dulu, sebelum dia jadi murabbi mursyid yang hebat. Tengok jalan dia mujahadah dulu macam mana dengan jalan kita. Allah, jauh sekali, ya Allah, tak terikut kita. Kalau kita baca perjalanan-perjalanan mursyid yang sampai tahap kewalian ni, ya Allah, mujahadah dia tu tak terikut dia kita. Kadang-kadang tahan nafsu, nak tundukkan nafsul ammarah itu macam-macam, dengan berzikir, dengan berpuasa, macam-macam lah. Nak tundukkan itu supaya kehendak itu tidak lagi mengikut kehendak nafsu, tetapi mengikut kehendak Allah dan Rasul. Nak mujahadah tu jauh lah kita. Ini ada mursyid, adalah Tok Syekh cakap A, kita buat B. Allah bukan kata korang, kata diri sendiri. Dalam mujahadah, jalan mujahadah tu, eloklah kalau kita dah jumpa mursyid, ambillah nasihat daripada dia, ikutlah nasihat-nasihat dia itu. Sangat penting untuk kita akhir zaman ni. Banyak sangat fitnah. Jadi nasihat-nasihat dia itu, amalan-amalan dia itu akan mendatangkan barakah dan nur cahaya yang boleh tembus dalam hati kita itu, dapat memberi cahaya kepada hati, supaya hati kita itu nampak hakikat yang sebenar, dapat mengalami dan merasai wujudnya Allah Ta'ala itu bukan sekadar tahu, semua tahu Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala itu qidam baqa, semua tahu. Tapi nak rasa itu, nak mengalami Allah Ta'ala itu wujud. Kalau tahu tapi diri masih lagi buat perkara yang macam tak tahu, belum tahulah tu. Dia belum mengalami dan merasai. Dia tahu Allah Ta'ala itu wujud, tapi dia langgar perintah Allah, buat perkara-perkara yang Allah larang. Tahu tapi tak sama dengan apa dia buat. Fikir dia, rasa dia, buat dia itu tak selari. Jadi bila tak selari, hidup dia itu akan terumbang-ambing. Jadi tak jumpa dia punya tempat yang betul-betul dia nak tumpu itu. Lepas tu manusia kalau tak ada mursyid, hidup dia kadang-kadang boleh jadi goyah, kadang-kadang boleh tertipu dengan amal. Dia tak ada mursyid tapi dia banyak amal, pun bahaya juga. Boleh tertipu dengan sifat-sifat mazmumah yang terselindung dalam tu, nafsul ammarah dalam tu. Lama-lama beramal, hebat dah, banyak dah amalan ku ni. Dia rasa riak, takabur. Itu semuanya adalah penyakit-penyakit hati yang hanya boleh diubati dengan adanya doktor rohani, iaitu mursyid. Penyakit-penyakit itu nak kena ada doktor rohani. Kalau tak ada doktor rohani, penyakit kita itu sampai bila-bila pun tak boleh nak terubat. Bila ada doktor rohani lain, tak macam doktor jasmani. Demam, buka mulut tengok, tekak, merah dan sebagainya. Apa lagi ada batuk, ada sesemua. Dia tanya kita pula. Doktor rohani dia tak tanya, dia terus bagi ubat. Dia tahu kita punya masalah, penyakit. Itu doktor rohani. Doktor rohani dia bagi ubat. Kadang-kadang ubat dia itu kita lagi sakit. Cerita lain pula. Apa ni makan ubat lagi sakit? Ubat rohani ni dia akan keluarkan penyakit yang kita tak sedar, yang kita tak tahu ada dalam diri kita. Penyakit hati. Makin kita rapat dengan mursyid,
makin kita beramal dengan amalan yang mursyid kita bagi itu, makin kita teruk jadi. Kalau tak bersabar dengan yang itu, maka kita dah gagal dalam memahami perjalanan. Ya, sebab apa? Sebab mursyid nak keluarkan penyakit kita tu. Makin teruk, itu adalah healing crisis dia panggil. Proses penyembuhan. Satu-satu penyakit keluar. Korek, nak bagi clear. Ini dah dia jadi teruk, ini bukan mursyid. Ingatkan aku boleh jadi baik, jadi teruk. Nampak? Nafsu. Itu yang Tok Syekh nak ubat tu. Dia tak sedar itu penyakit dalam diri tu tengah keluar. Tapi dia kata, oh Tok Syekh ni tak betul pula. Tok Syekh tu nak ubat yang tu. Tok Syekh tu dia nampak dalam tu penyakit tu tak keluar habis lagi tu. Itu doktor rohani mursyid. Kan? Lain. Sebab benda dalam tu kita sendiri pun tak perasan. Kena ketuk dulu, sakit dulu baru dia keluar. Macam kasut ni, kita ketuk kasut nak sebelum pakai. Kok ada color ke dalam tu, ada lipan ke, dia keluar. Ketuk dulu baru penyakit tu keluar. Tak ketuk dia tak keluar. Kalau tak dikenakan ujian, dia tak keluar penyakit tu. Kita ingat kita dah sabar sangat, tapi bila Allah bagi ujian, mulalah melenting sana sini, salahkan takdir. Itu maknanya penyakit kita itu, kita belum lagi sampai tahap sabar yang sepatutnya. Nampak? Itu penyakit Allah Ta'ala keluarkan. Nak bagi tahu ada penyakit itu, kena ubatnya itu. Itu baru bab sabar. Belum bab riak, belum bab takabur, belum bab dengki. Segala sifat mazmumah itu, sifat yang terkeji. Penyakit satu keluar. Kalau tak bersabar, tak boleh nak ubat lah. Tak boleh nak berubat. Ya, gitu. Tu adab dah. Baik, ada soalan lain? Boleh. Jadi insyaAllah kita berhenti kat situ dulu. Maka hasilnya dan pendeknya Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya, ada soalan? Memakai face mask ketika solat. Ada mengatakan yang kita tengok dalam ulama Indonesia kata makhluk, kata sebab apa menutup bahagian muka. Sedangkan kalau solat kita boleh letak sepatu bawah dagu. Ya. Hukum memakai face mask ketika solat. Ya. Kita nak kata dua keadaan. Satu batal solat, satu tak batal solat. Tak batal solat kerana apa? Tak biasa cakap tak batal solat, cakap batal solat dululah. Batal solat memakai face mask jika dipakai ia pada dahi. Maka batallah solatnya. Kalau dia pakai face mask kat dahi, batal lah. Tapi kalau dia pakai biasa, tutup hidung, tak batal. Ya, sebab syarat sah sujud itu dahi. Dalam kitab-kitab kita mengaji, mestilah sebahagian dahi anggota sujud dahi. Ya, yang lain itu kalau ada yang makruh itu mungkin ada pendapat-pendapat yang lain, tapi tidak membatalkan sembahyang. Sembahyangnya sah. Ya, boleh. Dia jangan tutup dahi sudah. Kok mana pun jangan tutup dahi. Ya, jadi tak ada masalah kalau nak pakai mask tutup muka. Tapi kalau boleh buka, bukalah. Tak apa. Tak salah pun buka. Ya, tapi kalau ada penyakit
janganlah buka, kan, batuk-batuk ke apa ke, ya. Jadi tak ada masalah, boleh, ya, tidak membatalkan sembahyang, ya. Risau dah tadi, batal lah sudah. Ya, boleh, tak ada masalah, ya. Sama keadaan dia dengan perempuan memakai niqab, purdah ketika sembahyang, ya. Tak ada, sah sembahyang, tak ada masalah, boleh sembahyang pakai purdah, ya. Bagaimana keadaan sekarang kita sembahyang dalam keadaan soft. fizikal kita di sana Malaysia. Maknanya kalau kita situasi ni berterusan, seolah kita meninggalkan sunnah Nabi. Nabi pun dah beritahu kita rapatkan soft. Kalau dah buat macam ni, kita sebab ada seorang ustaz ni, dia tegur lah kalau benda ni bertahan, maknanya kita dah jauh daripada sunnah Nabi tu. Apa maknanya? Betul, merapatkan saf itu sunnah. Maknanya merapatkan saf itu perkara yang mestilah, kan, sembahyang jemaah, kan, rapatkan saf. Tapi di sebalik itu ada juga di sana kita kena taat kepada wali wal amri, kepada pemerintah satu sudut. Ya, apabila adanya di situ pemerintah yang berkehendak untuk kita semayang begini dengan sebabnya masih lagi orang kata apa, was-was dengan keadaan, jadi kita akurlah pada pemerintah. Jadi sebab itu kita tak boleh nak kata apalah. Cumanya boleh, ya, ulama-ulama, ya, yang mana boleh berhubung dengan pemerintah, untuk memberi nasihat dan sebagainya, menceritakan keadaan, supaya, ya, pemerintah ini terima dan dapat sebulat suara, ya, berjemaah kembali balik seperti biasa, ya. Jadi kadang-kadang kita punya ahli-ahli agama memang nak sangat sembahyang macam biasa, tetapi mesti mendapat persetujuan pemerintah. Ya, pemerintah ni setiap negeri ada pemerintah dia, ya, ketua agama setiap negeri lah kita katakan. Jadi ketua-ketua agama setiap negeri ni dia ada pula majlis dia sendiri, dia mesti mendapat persetujuan semua. Jadi bila tak dapat persetujuan, jadi masing-masing pun kata apa, berbelah bahagi. Jadi masih lagi lah kita sembahyang begini. Jadi kita doakanlah insya-Allah, ya, kembali balik seperti biasa, ya. Sebab dah terlalu lama satu, kemudian perkara ini orang kata apa, dah jadi cerita episod lain pula ceritanya, macam-macam cerita, kan. Sebab ialah benda baru, ya, benda baru. Kadang-kadang kita pun jahil akan perkara ini, kerana, ya, perkara ini pun dalam ilmu Allah Ta'ala kita tak tahu. Tetapi, ya, ada perkara yang kita boleh ubah, ada perkara yang kita boleh susun, atur elok-elok, ya. Sebabnya kalau boleh periksa tengok, wallahu alam lah, ini saya hanya menyampaikan sahaja, ya, mengatakan bahawa kematian kalau di Malaysia ini tidak ada lagi lah, tak tahu, kalau salah tolong betulkan, tidak ada lagi kematian disebabkan oleh COVID semata, mati disebabkan COVID semata. Masing-masing ada dihubung kaitkan dengan penyakit lain, darah tinggi ke, kencing manis ke, jantung ke, dan sebagainya. Lalu kebetulan pula dia itu
dihinggapi virus COVID. Lalu dia katakan, jadi wallahu a'lam, saya pun tak boleh nak cakap apa sangat kan. Jadi boleh periksa, tengoklah di Malaysia kematian-kematian itu adakah disebabkan COVID semata ataupun ada kaitan dengan penyakit lain. Jadi kita doakan saja yang terbaik ya. Allah Ta'ala lah yang memiliki sekalian alam ini. Allah Ta'ala jugalah yang mengaturkannya. Allah Ta'ala jugalah yang boleh mengubah semuanya. Allah Ta'ala yang berkuasa atas segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi kita kena berjaga-jagalah. Ini baru perjalanan kita menuju akhir zaman, yang mana akan lebih dahsyat lagi. Macam-macam lagi yang boleh akan jadi, yang tak terfikir oleh akal fikiran kita. Ya, cerita-cerita, riwayat-riwayat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai akhir zaman itu pasti akan terjadi. Kita kena bersedialah menghadapinya. Jadi kita macam biasalah, fiqh meluluskan perkara ini, fiqh meluluskan. Jadi kita ikutlah caranya. Jadi ulama tidak bantah pun. Ulama tak boleh nak bantah kerana masih lagi dalam ruang lingkup kelulusan oleh fiqh. Tak apalah, tak perlu nak terlalu sangat, sebab dia melibatkan beberapa peringkat. Baik, boleh insya-Allah ya. Jadi kita kena luaskanlah kita punya cara kita fikir itu, insya-Allah. Baik, kita berhenti kat sini dulu ya. Kita jumpa kemudian hari. Ada salah silap tak boleh betulkan. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin hafizal mursalin. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.